Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel Elfika Ujang. So, kali ni El nak cerita pasal pengalaman El ambil vaksin dos yang pertama di IDC Shah Alam, vaksin AstraZeneca pada 25 hari bulan 5 2021, minggu lepas. Sebab hari ni dah 1 hari bulan 6 2021. So dah seminggu lah lepas El ambil vaksin dos yang pertama. So kalau korang nak tahu pengalaman dan apa yang jadi dekat El waktu El ambil vaksin hari tu, korang jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk komen dekat bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel El. Sebab subscribe tu percuma. Okay, so El daftar vaksin AstraZeneca tu waktu diorang buka pendaftaran vaksin tu pada pendaftaran yang pertama, bukan yang kedua yang ramai ambil kan. So El daftar waktu yang dia buka kali pertama tu. So time tu El pilih lah apa tarikh yang ada. Sebab El stay dekat area Selangor, dekat area Kelang. So El pilih tempat untuk divaksin dekat IDCC Shah Alam. Dan El dapat tarikh pada 25 hari bulan 5 2021. So El punya appointment vaksin pada pukul 8 malam, which is yang El tahu adalah slot yang terakhir lah pada hari tersebut. So mula-mula waktu El datang tu, macam biasa parking dekat tingkat 4. So kena cari satu dinding yang warna hijau cair macam tu. Sebab dekat situ dia punya pintu untuk masuk ke dalam bangunan. So pintu-pintu lain yang macam dinding-dinding lain yang ada warna biru lah, merah sebagainya tu, korang tak boleh masuk pintu dia sebab pintu dia lock. So pintu yang warna hijau cair tu tempat untuk korang masuk. So El masuk je dekat situ, akan jumpa dengan 2 orang rela yang tunggu dekat meja dekat situ untuk korang scan korang punya MySejahtera. Macam scan masuk-masuk kedai, masuk-masuk bangunan tu. So scan korang punya MySejahtera tu. So dia orang akan tengok lah korang punya betul tak appointment 25 hari bulan 5 tu, betul ke jam 8 malam tu. So kalau everything's okay, dia orang akan kata untuk naik ke atas lah. Sebab vaksin di IDCC Shah Alam tu di tingkat 7. So macam biasa El naik escalator, naik tingkat 7 sampai je tingkat 7. Dia kat situ ada banyak sukarelawan. Diorang akan guide korang lah untuk pergi ke mana. So sukarelawan tu kata El kena masuk satu pintu dekat depan lah, dekat depan tu. So waktu El jalan tu macam biasalah, untuk masuk sana kena scan MySejahtera, scan dahi, scan suhu. Dan ada satu sukarelawan ni bagi El satu borang. So dekat situ borang dia, nanti El akan attach dekat video ni. Borang tu dia akan tanya pasal nama you, nombor kad pengenalan. So you betul kena ambil vaksin ni. Dan dekat situ dia ada macam tik-tik lah, macam you all sihat ke, you all nak ada perancangan untuk pregnant ke, you all tengah pregnant ke. Dan tak silap El tak pernah ingat sebab dah lebih kurang seminggu kan. So nanti El akan attach dia punya borang tu dekat sini. So dekat situ ada satu pilihan untuk allergic. Okay, adakah anda allergic, something like that. So El tick lah allergic because El ada eczema. So time tu memang El tengah mengalami eczema macam ni. Kalau korang nampak tu, El memang tengah ada eczema. So time tu memang eczema El tengah keluar lah, tengah seronok macam nak keluar time tu. So dia bagi El number ada 2 nombor. So lepas tu dia suruh El masuk lah dan isi borang tu. Just dia kata sign dekat depan doktor saja boleh sign. Dia suruh sign kan. So lepas El tunggu tu,
lepas tak lama lah, dalam lebih kurang 5 ke 10 minit, nombor L tu dipanggil. So L pergilah kaunter yang pertama. Kaunter yang pertama ni ada sukarelawan duduk. Diorang akan isi borang korang kat dalam laptop lah. Basically I rasa isi online kot, sebab kita dah isi dekat borang, so mungkin dia akan isi secara online. So dekat situ pun korang kena scan lah. Kena scan MySejahtera. I tak ingat sangat, tapi ada scan dekat kaunter yang pertama tu. So dia akan tanyalah allergic tu semua. So dia kata tak apa, nanti berkenaan kesihatan pergi ke next counter, iaitu kaunter yang kedua. Dia macam satu kaunter tu dia ada banyak nombor tau. Dia ada puluh-puluh nombor. So cepatlah, proses tu memang cepat. So next tu, lepas dah siap dekat tempat yang pertama tu, bukanlah kaunter yang pertama, stage yang pertama tu, kenalah pergi stage yang kedua, iaitu berjumpa dengan doktor ataupun farmasis. So time tu L dapat jumpa dengan farmasis, dengan doktor. So L duduk dekat situ dan farmasis tanyalah, so ada masalah kesihatan ke, ada planning nak pregnant ke, ada planning tengah pregnant ke. So dia tanyalah macam-macam tentang keadaan kesihatan korang kan. So dekat situ dia akan guide lah korang ni sesuai ke tak sesuai ke untuk ambil vaksin tu. And then waktu tu L memang tengah allergic kan, tengah eczema tengah keluar. So dia tanyalah macam mana keadaan eczema. So L tunjuklah L punya tangan. Masa tu dia rasa was-was, boleh ke tak boleh ke L ambil vaksin. So dia pun pergi tanya doktor lah. So doktor kata boleh je ambil vaksin untuk orang yang ada eczema. So time tu dia tanyalah L makan ubat apa, so pakai apa time eczema ni, sebab dia nak tahulah ubat-ubat yang kita makan tu react dengan badan kita macam mana, dan macam mana kalau kita dah makan ubat tu, lepas tu kita ambil vaksin pula, macam mana keadaan kita kan. So kena dekat situ kena cerita semua, apa yang korang makan, apa yang korang allergic, korang cerita semua. Jangan korang dah ambil vaksin baru korang nak cerita, saya ada masalah ni So apa yang terjadi dekat diri kita, kita kena tanggung sendirilah, sebab kita tak jujur dekat at first place tu, kita tak jujur. So L cakap lah L dulu nak ambil steroid untuk eczema L, tapi dah lama stop. So sekarang L cuma pakai vitamin E lah. So dia kata okay, just kalau lepas vaksin ni eczema makin teruk, pergi jumpa doktor. And macam L tak boleh panas, tak boleh kena panas, because panas tu akan trigger L punya eczema tu keluar lagi banyak. So farmasis tu kata tak apa, lepas vaksin ni jangan kena panas, rehat. So bila kita cukup rehat, badan kita pun cukup tenaga untuk menerima kehadiran vaksin tu. So bila badan kita sihat, badan kita akan menerima kehadiran vaksin tu dengan baik lah. So tak adalah kita demam ke apa ke kan. So after pergi stage yang kedua tu, stage yang ketiga adalah ambil vaksin. So ambil vaksin ni kena tunggulah dekat depan pintu vaksin tu. Dia ada dom warna putih. So kena tunggu dekat situ. So bila bilik vaksin tu kosong, nurse tu akan panggil lah untuk korang pula di vaksin. Dia akan tanya betul ke dekat dalam jarum tu ada 0.5 ml vaksin. So macam tengok ada 0.5 ml vaksin. So lepas tu dia akan inject lah macam biasa. Rasa kena inject tu, for me myself, rasa biasa je. Rasa sakit, masa kena inject tak adalah rasa macam oh sakitnya, tak ada rasa macam tu. Dia rasa macam biasa je, macam korang kena inject. Cumanya I rasa personally kalau ambil darah lagi sakit daripada inject vaksin ni. So I rasa biasa je untuk inject. Rasa sakit inject je lah, tak adalah rasa sakit macam sakit sangat, tak ada. So after L kena vaksin tu, kita kena scan satu barcode ni. Dekat dalam my apps MySejahtera tu, korang ada vaksin macam vaksin Elvika kan. So kena tekan dekat situ, dan ada satu tulisan warna biru yang korang kena tekan dekat situ untuk scan barcode selepas korang divaksin. So mana kata dekat situ, lepas korang dah scan barcode tu, barulah korang punya status vaksin dekat dalam MySejahtera tu bertukar kepada
first dose complete. So bila first dose korang complete dekat MySejahtera tu, barulah dia akan count untuk korang dapatkan second dose vaksin. So lepas korang dapat vaksin tu, memang korang kena scan barcode tu. Jangan lupa untuk scan barcode tu, sebab tu penting untuk lengkapkan korang punya status first dose punya complete. So macam L hari tu ada macam nurse tu terlupa nak bagi tahu L. Nasib baik bila L pergi depan, scan lawan tu tanyalah. So L patah balik dekat bilik vaksin tu dan scan MySejahtera, scan vaksin punya untuk first dose punya complete. Lepas tu keluar dan dia bagi kad vaksinasi. So kat situ ada tulis lengkap dos yang pertama lah. And then macam biasa lepas tu macam dekat IDCC dia ada bagi makanan. Tapi time L datang tu, time L dah siap tu tak ada makanan lah. Mungkin sebab dah habis kan, sebab L slot yang terakhir. And then macam biasa L balik. So ni lah cerita dia macam mana terjadinya kejadian selepas divaksin. Yang korang mesti nak dengar sangat kan, apa yang jadi lepas vaksin ni. Betul ke vaksin ni akan buat korang mati? Betul ke vaksin ni sangat teruk? Betul ke ni. So dekat sini L nak cerita pengalaman L sendiri. Okay, L tak ada tipu. Okay, so selepas vaksin macam biasa, setengah kita akan rasa bahu kita sakit lah. Macam yelah, lenguh lah. Tak adalah sakit yang macam dahsyat sangat kan, tapi ada rasa lenguh tu. So selepas lebih kurang setengah jam ke sejam yang pertama lepas vaksin, mula rasa macam pening dan rasa macam nak muntah sangat-sangat. Macam loya sangat-sangat, rasa pening sangat. So saya cakap alah nak muntah lah, pening lah. Lepas tu husband saya kata tak apa, nanti awak makan, lepas makan ubat. So kita orang pun balik dan L pun makan nasi, dan kemudian L pun ambil ubat Panadol. L ambil Activast, L ambil 1 pil macam tu. Lepas tu L pun rehat. And then L rasa macam semakin okey. Dah tak rasa mual, dah tak rasa pening. Cuma hari pertama L rasa macam sangatlah lapar. Okay, so malam tu selepas divaksin, L dah makan ubat semua, L pun tidur. Sebab doktor kata kena rehat kan. So doktor kata letaklah Panadol ataupun air masak dekat sebelah katil, sebab takut time malam-malam kita tengah tidur tu, takut bangun-bangun je menggigil ataupun demam macam tu. So better standby lah. So malam tu L tidur macam biasa, tak ada apa-apa masalah, dan bangun esok pagi. Pada 26 hari bulan 6 2021, sehari, tak adalah sehari, dalam beberapa jam selepas L ambil vaksin, dalam 12 jam macam tu, dalam pukul 8.30, I rasa macam okey je, tak ada apa-apa masalah, everything is fine, keadaan kesihatan okey, bahu cuma rasa sengal-sengal sikit. And then L menjalankan rutin harian seperti biasa. L kemas rumah, masak, macam biasalah dengan aktiviti-aktiviti dan kerja-kerja L. So macam biasa, sama je macam hari-hari sebelum ni. Keadaan kesihatan tu biasa je, tak ada rasa macam teruk, sakit, tak ada demam, tak ada lemah pun tak ada. And then hari kedua pun keadaan kesihatan L okey, cuma bahu L rasa macam semakin kuat rasa sakit dia. Rasa macam sengal tu macam makin sengal lah, macam makin sengal-sengal je bahu tu. Tapi keadaan kesihatan macam biasa je, okey je. And then pada 28 hari bulan 3, which is hari ketiga selepas L divaksin, keadaan kesihatan L pun okey je, tak ada masalah, tak ada apa. Dan bahu L rasa sengal-sengal tu semakin kuat. Dan pada hari yang keempat selepas divaksin, I rasa keadaan kesihatan sama macam biasa. L okey je, buat aktiviti macam biasa. Cuma time tu L punya bahu, dia punya rasa sakit tu macam semakin intens, semakin kuat. So time tu L macam, sebab dia punya otot L tu boleh nampak tu bergerak-gerak, dia punya rasa berdenyut tu. So macam L tak rasa cakap dengan husband okey ke kan, tak apa ke ni. Tapi
Husband kata okey je. So El makan je ubat Panadol tu macam biasa, makan ubat Panadol sahaja. El tak ada ambil ubat-ubat lain pun. And then hari ke-5, hari ke-6, I rasa macam okey. El punya bahu pun okey, dah tak ada sakit. Keadaan kesihatan okey sangat. Dan Alhamdulillah hari ni satu hari bulan 6, which is hari yang ke-7 selepas El divaksin, genap seminggu selepas El divaksin. I rasa okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab El tak ada rasa after effect vaksin tu, benda-benda yang macam orang kata demam lah, muntah-muntah teruk lah, sakit perut, sakit kepala yang teruk. Tapi El tak mengalami sebarang simptom-simptom tu. Alhamdulillah semuanya okey. Cuma pada setengah jam ke sejam yang pertama selepas El vaksin, ada rasa macam pening, nak muntah. Tapi selepas El makan nasi dan El makan ubat, Alhamdulillah sampailah hari ni, iaitu hari yang ke-7 El ambil vaksin, everything is okay. El punya keadaan kesihatan macam biasa, okay, korang boleh nampak El macam biasa. Okay, keadaan kesihatan baik. Dan bahu El dah tak sakit, boleh angkat macam biasa. Sebab El vaksin di tangan kiri, di bahu kiri. Sebab El punya domain adalah tangan kanan, so El vaksin di bahu kiri. So macam biasa korang boleh nampak, El boleh exercise tangan macam biasa. Everything is okay. Dan korang jangan lupa untuk daftar korang punya vaksin bila slot tu dibuka balik, insyaAllah. Jangan lupa daftar. Korang kena buat assessment dekat MySejahtera untuk vaksin. Barulah korang punya vaksin tu, permohonan tu berjalan lah. So itu je pengalaman El untuk vaksin AstraZeneca dos yang pertama di IDCC Shah Alam pada 25 hari bulan 5 2021. So far I rasa okey je, tak ada apa-apa masalah. So El harapkan yang semua rakyat Malaysia mendaftar untuk divaksin agar kita dapat capai herd immunity dan lepas daripada seksaan COVID-19 yang kita dah hadap selama lebih kurang setahun lebih. So kita dah 2 tahun berturut-turut beraya di rumah masing-masing, which is tak dapat balik kampung, tak dapat jumpa kawan-kawan dan saudara mara. Dan hari ni pula adalah hari yang pertama kita lockdown. So keadaan semakin memburuk. Jadi nasihat El kepada semua rakyat Malaysia, ambillah vaksin. Jangan takut untuk ambil vaksin. Ambil vaksin ni bukanlah untuk sihat, tapi ambil vaksin ni adalah untuk macam bagi protection kepada badan korang, which is kalau korang dapat kena COVID, korang takkan jump sampai stage yang teruk, yang macam sampai masuk ICU tu. Korang akan dapat mild symptom je, macam demam sikit-sikit, itu je. Tapi kalau korang tak vaksin, kemungkinan untuk korang dapat stage yang teruk, yang macam asma, masuk ICU semua tu. So kita nak kurangkan kadar kematian dan kadar orang yang sakit teruk dekat dalam ICU tu. Tak nak orang ramai mati, tak nak ramai-ramai pesakit sampai stage yang teruk-teruk tu. So kalau korang sayangkan diri korang, sayangkan keluarga korang, sayangkan orang sekeliling korang, korang ambillah vaksin. Sebab kita nak cuba ikhtiar untuk dapatkan herd immunity dan untuk bebas daripada COVID-19. So itu je nasihat El untuk semua. Sebab family El semua daripada my mom, my dad, my sisters, semua, I punya abang ipar pun semua dah ambil, dah daftar vaksin. Dan my mom, my sister, 2 orang dengan my brother-in-law pun dah ambil vaksin dos yang pertama pada 29 hari bulan 5. Diorang pun Alhamdulillah okey. Cuma ada rasa macam demam. My mom lah, dia ada rasa macam demam sebab sehari sebelum tu dia agak penat. So itu je. Cuma I rasa jangan takut lah. Sebab umur my mom 62 tahun, lahir pada tahun 59. Alhamdulillah okey je. So korang jangan rasa takut untuk ambil vaksin. So El harap kalau korang enjoy video ni, jangan lupa untuk bagi El thumbs up. Jangan lupa untuk komen dekat bawah korang nak tanya apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe channel El. Dan jangan lupa untuk
On notification bell korang. So that's all for today, and I'll see you guys in my next video. Bye.